Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. So pada kali ini kita akan discuss tentang Central Bank, bank pusat yang mana muktakhir ini kita dapat melihat bahawa Central Bank semua sedang gila menaikkan kadar faedah. Especially-nya yang paling agresif ialah Federal Reserve yang terus meningkatkan kadar faedah berterusan sebanyak 75 basis point untuk 4 kali berturut-turut dah. Jadi of course seperti yang kita telah discuss dalam video-video sebelum ini, bagaimanakah kekuatan US dollar yang disebabkan oleh peningkatan kadar faedah ini boleh menyebabkan masalah recession global. Jadi bagi kawan-kawan yang belum tengok video tersebut, boleh scroll di dalam channel saya untuk melihat topik yang berkenaan. Dan seterusnya dalam minggu ini kita dapat melihat beberapa central bank yang agak agresif. Yang pertamanya ialah Federal Reserve, yang keduanya ialah Bank of England. Walaupun central bank lain dilihat pada masa ini masih meningkatkan kadar faedah, tetapi tidak seagresif sepantas Federal Reserve. Alright, berkenaan dengan itu juga saya ada membuat survey di channel YouTube saya untuk melihat bagaimanakah kawan-kawan melihat sejauh manakah Federal Reserve akan meningkatkan kadar faedah untuk Fed Fund Rate. Berdasarkan survey yang saya buat di channel YouTube ini, berapa tinggikah anda merasakan Fed Fund Rate akan meningkat sebelum Federal Reserve akan pause daripada terus membuat peningkatan? Daripada 244 votes, 31% menjangkakan sehingga ke paras 4.75%, dan kemudiannya Federal Reserve akan pause. Kemudian 28% menjangkakan peningkatan sehingga 5.5%, dan 18% menjangkakan sehingga 6.5%, dan 23% menjangkakan Fed Fund Rate akan meningkat kepada 10% sebelum Federal Reserve mula untuk memperlahankan kenaikan kadar faedah. Jadi agak interesting dengan finding survey ini. Anyway, dalam video ini saya akan explain apakah kenaikan berterusan dalam Fed Fund Rate terhadap hutang kerajaan US. So kita akan tengok dengan lebih detail berkenaan dengan topik ini. Okey, pertama sekali untuk kita melihat konteks bagaimanakah kenaikan kadar faedah Fed Fund Rate ini sepanjang 2 tahun ini, yang mana pada tahun 2020 selepas daripada COVID-19 kita dapat melihat Fed Fund Rate telah turun daripada 1.75% kepada 0.25%. Ini adalah kadar Fed Fund Rate yang terendah dalam sejarah, yang mana kadar ini berterusan daripada bulan April 2020 sehingga ke bulan Januari dan Februari tahun 2022 ini. Dan seterusnya kita dapat melihat daripada awal tahun ini, tahun 2022, Fed Fund Rate telah meningkat daripada 0.25% sehingga ke paras 4% pada bulan November ini. Ini adalah kenaikan 4 kali ganda dalam tahun ini sahaja. Jadi seterusnya, apakah kesan peningkatan dalam Fed Fund Rate ini terhadap hutang kerajaan US? Alright, jadi seterusnya kita akan melihat pula bagaimanakah dengan keadaan hutang kerajaan US. So dalam tempoh 2 tahun ini, iaitu daripada tahun 2020, sewaktu sebelum pandemik, hutang kerajaan US ialah di sekitar 23 trilion US dollar. Dan sepanjang tempoh 2,5 tahun ini, kerajaan US telah pun menambah hutang dia hampir 75%, iaitu daripada 23 trilion menjadi kepada 31 trilion. Ini peningkatan hutang yang sangat-sangat besar hanya dalam tempoh 2 tahun sahaja. Jadi of course dengan peningkatan hutang ini dan seterusnya dengan peningkatan kadar faedah, ini akan menyebabkan masalah sebenarnya pada kerajaan US dalam perbelanjaan untuk bajet mereka. Jadi kita akan tengok bagaimanakah seterusnya kesan daripada hutang yang meningkat begitu banyak, iaitu 75% dalam masa 2 tahun ini, dan seterusnya Fed Fund Rate yang telah meningkat 4 kali ganda dalam masa 2 tahun ini pastinya akan memberi kesan kepada bajet untuk kerajaan US. Okay, now kita akan refer kepada akaun kerajaan US, iaitu pendapatan dan perbelanjaan mereka sepanjang tahun. So ini adalah data pada tahun 2021, yang mana kita dapat melihat pada tahun 2021 keseluruhan pendapatan kerajaan US ialah bernilai
trilion US dollar. Jadi ini adalah keseluruhan pendapatan untuk kerajaan US dan mereka berbelanja sebanyak 6.8 trilion US dollar. Jadi terdapat defisit di sini dan defisit ini sebanyak 2 trilion ini ialah hutang baru yang akan dibuatlah pada tahun semasa. Tapi yang lebih menarik yang kita nak tengok ialah berapa besarkah perbelanjaan untuk pembayaran faedah, untuk pembayaran interest kerajaan US. So, pada tahun 2021, kerajaan US membayar 352 bilion untuk perbelanjaan faedah. Jadi kita ingat dalam tahun 2021, kadar faedah ialah 0.25%. Ini mewakili 352 bilion US dollar. Dan pada tahun ini, hutang kerajaan US ialah 31 trilion, iaitu peningkatan 70% daripada hutang tahun 2020. Dan juga dalam masa yang sama, Fed Fund Rate telah meningkat kepada 4%. Jadi kalau kita ambil angka genap saja 30 trilion dengan faedah 4% setahun, ini mewakili 1.2 trilion untuk pembayaran faedah, untuk pembayaran interest sahaja untuk US, yang mana kita akan dapat melihat daripada 352 ini, ia akan meningkat kepada 1.2 trilion. Ia akan menjadi perbelanjaan kedua terbesar untuk US, daripada 352 bilion pada tahun lepas menjadi 1.2 trilion pada tahun ini dan pada tahun 2023 akibat daripada kenaikan kadar faedah kepada 4% ini. Jadi kalau kawan-kawan kata interest rate akan meningkat sehingga 5%, maka pembayaran faedah untuk US akan meningkat kepada 1.5 trilion untuk tahun ini dan tahun depan. Dan kalau kawan-kawan kata dia meningkat kepada 10%, bermaksud 3 trilion perbelanjaan untuk kadar faedah pada tahun ini dan pada tahun depan. Jadi inilah sebenarnya kesan yang akan berlaku sekiranya kerajaan US terus menerus menaikkan kadar faedah kepada 5%, 6%, 7%, 10%. Ia akan menyebabkan kerajaan US bermasalah untuk membayar faedah setiap tahun. Jadi sebenarnya bukan satu keputusan yang mudah untuk menaikkan kadar faedah Fed Fund Rate di US ini. Seterusnya mungkin akan ada kritik yang mengatakan walaupun pembayaran faedah ini ialah 1 trilion, 2 trilion, 3 trilion, kerajaan US boleh print duit untuk membayar kadar faedah ini. Jawapannya tak boleh pada masa sekarang, kerana sekiranya US print duit untuk membayar faedah, maka aktiviti printing duit ini akan menyebabkan inflasi meningkat kembali dan meningkat lebih teruk. Jadi saya sangat-sangat pasti bahawa US tak akan print duit untuk membayar faedah ini, kerana dalam masa yang sama US sedang menghadapi masalah inflation yang sangat-sangat tinggi, dan disebabkan dengan itulah mereka menaikkan kadar faedah untuk melawan inflasi. Jadi sebenarnya untuk printing duit dan untuk membayar faedah ini sebenarnya bukan satu option yang akan diambil oleh Federal Reserve. Jadi itulah sebenarnya yang sedang berlaku sekarang ini, iaitu peningkatan dalam kadar faedah ini menyebabkan pembayaran interest oleh kerajaan US bertambah besar, bertambah tinggi, yang seterusnya akan menyebabkan bajet kerajaan US menjadi problematik sekiranya Fed Fund Rate ini terus berterusan membuat kenaikan. Jadi ini adalah satu keadaan yang sangat-sangat genting, sangat-sangat kritikal sebenarnya untuk US, iaitu apakah seterusnya langkah yang akan diambil oleh Treasury dan apakah langkah yang akan diambil oleh Federal Reserve untuk cuba menstabilkan keadaan ini daripada Fed Fund Rate terus meningkat dan seterusnya menyebabkan masalah kepada kerajaan US. Alright, jadi itulah yang dapat saya kongsikan pada kali ini berkenaan dengan kenaikan kadar faedah di US yang sentiasa meningkat dan meningkat sepanjang tahun ini. So saya harap perkongsian ini bermanfaat, dan again bagi kawan-kawan yang ingin membuka akaun pelaburan dan perdagangan dalam saham global, dalam Bitcoin, dalam currencies, dalam indeks, dalam commodities, gold dan sebagainya, kawan-kawan boleh menghubungi saya dengan link WhatsApp yang saya sediakan di bawah video ini, dan saya akan memberikan hadiah berupa kursus rahsia hedge fund bernilai RM500 secara percuma. Okey, kita bertemu lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.